masuk kepada topik terakhir, iaitu pelaksanaan astrogeologi dalam Malaysia dan juga falak syar'i ya. Jadi main topik dia memanglah falak syar'i, yang mana kita akan saya akan menerangkan tentang bagaimana untuk kita kirakan arah kiblat menggunakan konsep astronomi dan juga konsep segitiga sfera. Okey, dan bagaimana pula konsep kemasukannya bulan baru mengikut imkan ru'yah, dan juga bagaimanakah konsep formasi matahari pada pandangan relatif kita waktu untuk setiap waktu, waktu subuh, kemudian waktu zuhur, untuk waktu solat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, jadi kita akan mendalami perkara itulah untuk hari ini. Okey, sekarang kita akan pergi kepada kiraan arah kiblat. Ini penting untuk semua orang yang belajar buku tanah ataupun geometrik. Sebab apa? Sebab bila setiap kali habis projek ataupun setiap kali ada projek yang berkaitan dengan projek perumahan ataupun kondominium, akan diminta buat surau ataupun masjid. Kalau dia punya kawasan perumahan tu besar lah, masjid. Jadi masjid ni kena tentukan arah kiblat. Maksudnya pelajar geometrik ataupun pelajar hukum tanah kena ada pengetahuan untuk bagaimana nak kira arah kiblat. Okey, kita akan pergi kepada asas dia. Okey. Asas yang kita gunakan untuk kiraan arah adalah kiblat adalah asas daripada segitiga sfera, yang mana kita jadikan poin-poin di atas segitiga sfera tu merupakan bandar ataupun kedudukan antara satu lokasi dengan Mekah. Dan poin yang satu lagi adalah kutub utara. Jadi 3 poin: bandar ataupun lokasi yang kita nak tahu arah kiblat tu berapakah azimut kiblat tu, kemudian Mekah, okey, dan yang anchor dia ataupun dia yang asas dia, origin atas dia adalah kutub utara. Yang mana kutub utara ni boleh diibaratkan sebagai zenit. Okey, kalau dalam segitiga astronomi diibaratkan sebagai zenit, yang mana kita punya mana-mana tempat yang kita nak tahu berapakah azimut kiblat tu diibaratkan sebagai polaris, dan Mekah tu diibaratkan sebagai bintang. Itu. Jadi okey, kita akan tengok dia punya konsep dia. Okey, ini polaris, ini adalah kutub utara bumi. Kutub utara bumi. Okey. Dan untuk ini kita kena apa? Kita kena lukis juga garisan longitude. Garisan longitude apa? Garisan longitude Greenwich. Sebab itu adalah asalan untuk longitude. Antara benda yang kita kena lukis dan tunjukkan dalam gambar rajah ni adalah garisan longitude Greenwich, asalan untuk longitude, dan garisan khatulistiwa bumi, asalan untuk apa? Asalan untuk latitude. Itu penting. Kalau tak buat itu memang tak boleh. Dia ada satu kaedah lagi. Kaedah itu memang kita gunakan rumus saja secara hafalan. Tapi yang paling baiknya adalah kita faham bagaimana konsep sesuatu rumus itu terbina dan kita gunakan rumus tersebut. Andai kata kita tak hafal rumus tu pun, kita boleh bina balik rumus tu menggunakan konsep. Berarti kita kena faham dia punya konsep ni. Ini adalah longitude Greenwich, kita tulis label. Okey. Kemudian kita ambil salah satu kedudukan di atas bumi, di atas bumi, di atas mana-mana tempat lah, untuk kita tahu dia punya arah kiblat dia. Okey.
Ini sebagai contoh, longitude arah kiblat tersebut adalah pada kedudukan 103 darjah. Longitude bandar tersebut. Longitude bandar adalah longitude dia sebenarnya 103 darjah. Okay, kita ambil analogi mudah lah, 133 darjah. Latitude bandar tersebut sebagai contoh di sekitar Malaysia lah. Latitude satu bandar tersebut, kita katakan bandar A adalah 6 darjah. Berarti kalau latitude ni kita kena tunjuk dia punya konsep dia, konsep bukaan sudut daripada mana? Daripada arah zenit lah. Daripada pusat bumi tu bagaimana dia buka sudut dia tu. Sebagai contoh, ini 0 darjah. Ini pusat bumi lah. Pusat bumi dalam sana tu. Pusat bumi. Ini 0 darjah. Sebab apa? Ini adalah apa? Khatulistiwa. Ini kita kena tulis label dia sebagai apa? Salah satu daripada origin, ataupun salah satu daripada dia punya asalan. Khatulistiwa bumi. Khatulistiwa bumi. Okey. Ini. Kemudian ini adalah bandar. Kita buatlah bandar A. Bandar A. Anda boleh mencuba dengan mana-mana lokasi di atas di Malaysia yang dia punya koordinat kita dapat secara tepat lah, darjah, minit dan saat. Ini saya dah tunjuk ni supaya kita faham konsep dia. Saya budarkan terus saja dia punya darjah. Ini 103 darjah longitude. Bandar A ni, bandar A ni dia punya latitude dia. Latitude dia saya dapat konsep dia sama je. Dia dibuka berapa darjah dibuka dari sini. Daripada khatulistiwa bumi dibuka ke atas ni berapa darjah? Sebagai contoh 5 darjah. Okey, 5 darjah. 5 darjah dibuka. Okey. Maksudnya bukaan sudut ni lah. Dibuka sudut daripada ni, daripada pusat bumi tu. Sudut yang dibuka ni, angle yang dibuka ni adalah sebanyak 5 darjah. Okey. Dibuka di sini. Dia buka tu sebanyak 5 darjah sampai sini. Sebagai dia buka kan. Ini konsep dia dibuka 5 darjah. Tu bandar A. Okey. Ini kita tak perlu bold terang-terang sebab apa, buat dengan terang sebab apa? Sebab ini adalah garisan untuk kita buat panduan bukaan sudut saja. Saat lagi ni ada benda yang kita perlu terangkan, betul-betul gelapkan supaya kita nak tengok benda apa yang digunakan dalam kiraan. Okey. Bandar A. Okey, berarti dia punya koordinat bandar A. Bandar A adalah apa? 5 darjah utara dan 103 darjah apa? 103 darjah timur. Konsep dia bagaimana? Kalau utara ni daripada sini lah. Ni 5 darjah ni latitude kan? Latitude ni 5 darjah. Okey. Latitude ni 5 darjah. Latitude ni dia konsep dia musim bumi lah. Latitude ni 5 darjah. Kita tulis kan? Latitude 5 darjah utara. 5 darjah utara. Garisan ni ada garisan latitude 5 darjah utara. Garisan ni ada garisan longitude 103 darjah timur. Gitu kan? Berarti koordinat bandar A 5 darjah utara. Okey, ataupun kita buat garisan dulu. Garisan latitude dia dulu 5 darjah. Kemudian longitude bandar B adalah 103 darjah timur. Daripada Greenwich dibuka sampai sini 103 darjah. Maka buat garisan longitude. Garisan longitude 103 darjah dengan garisan latitude 5 darjah. Persilangan tu adalah kedudukan bandar A. Okey, konsep ni yang berkonsep penting yang ramai orang terlepas pandang, iaitu konsep longitude. Bila tak tahu konsep longitude, dia akan gagal juga untuk buat kiraan. Iaitu konsep longitude bagaimana? Apa konsep longitude? Konsep longitude ni macam kita buat belahan apple lah. Kita belah dia punya pieces apple tu, kita belah tu, kita buat keluar satu jorong tu. Dia konsep dia gitu. Ni macam buah lah. Kita belah dengan pisau, kita buat keluar. Berarti sudut longitude itu adalah sudut bukaan dari sini. Daripada kalau longitude Greenwich, kalau longitude 103 darjah timur tu, maksudnya daripada Greenwich ni dia buka ke arah timur. Berapa bukaan sudut tu? Sebagai contoh, ini ada 103 darjah. 103 darjah dia buka. Sudut ni sama daripada bawah sampai ke atas. Okey.
Kalau kita kira ke atas ni pun daripada sini, dia macam belahan buah lah. Kita belah, kita mau belah satu buah. Okay, satu jurang. Okay, dia macam ni. Sama yang konsep dari sini. Kalau bawah ni 103 darjah, ke atas ni pun 103 darjah. Sebab beza sudut antara andai kata kita boleh bayangkan dari pusat bumi sampai ke tepi khatulistiwa ni, dan juga memanjang sampai sini lah. Longitude Greenwich adalah satu sata. Sata ni adalah sata bagi longitude Greenwich. Kemudian kita bayang pula dia punya longitude 103 darjah timur ni sampai ke tepi khatulistiwa bumi ni, dia diperpanjangkan sampai ke pusat bumi. Ini adalah satu sata pula. Beza sudut antara sata ni dengan sata ni, dia jadi gitu dia gitu. Antara sata ni dengan sata ni, beza sudut tu. Dia buka tu 103 darjah. Dia buka sudut ni buka kecil darjah. Ni 0 darjah. Ni 10 darjah okey. 103 darjah. Kalau buka ke tu 180 darjah. Gitu Sebab antara sisi dengan sata ni memang 180 darjah. 80 darjah. Itu konsep. Okey. Jadi kita tulis juga lah. Untuk keselamatan kita tulis juga. Ini adalah sebaiknya kita tulis juga sini 103 darjah untuk senang kita buat kiraan nanti. Okey. Okey, kemudian latitude longitude muka. Saya buat analogi yang mudah. Boleh kita ambil nilai yang tepat sampai perpuluhan poin second. Tapi untuk konsep nak kira, saya ambil dia punya, saya mudarkan kepada angka yang mudah. Latitude dan longitude muka. Okey, longitude muka adalah 40 darjah, sekitar 40 darjah. Dan dia tak sampai, dia dalam 39 darjah lebih. Dia tak sampai. Tapi kita buat 40 darjah lah sebab senang nak tunjuk bukaan sudut tu macam mana. Longitude Greenwich 0 darjah, 0 darjah timur ataupun barat. Maksudnya kalau dia buka ke sini ni ke timur lah. Kalau dia buka sini sampai ke balik sana, opposite dia, itu adalah 180 darjah dia buka. Kalau dia buka sini, patah balik ke sana 360. Kalau dia punya koordinat muka diberi ni diberi Kadang soalan tu dia tulis diberi koordinat badan ni koordinat muka. Koordinat muka. Kita buat Kaabah lah. Dia punya arah kiblat kita. Sama juga 20 darjah utara dan 40 darjah timur. Dia hampir-hampir dengan 20 darjah. Saya mudahkan ke 20 darjah sebab senang nak tengok bagaimana nak kira nanti. 40 darjah timur. Okey, kita tengok. Kita buat timur dulu. Kita buat longitude dulu. Longitude dulu. Kita buat longitude dulu. 0 darjah. Kalau dia pusing sampai separuh suku, belahan tu berlaku suku 90 darjah. Kalau belahan tu berlaku separuh bumi 180. Ini 40 darjah. Kalau sebagai suku 90 darjah suku. Tapi kalau 40 darjah ni kurang di suku. Gitu, lebih kurang gitu. Jadi di suku lah. Kalau separuh ni kat sini 90 darjah. Kalau suku 90 darjah. Kalau 45 ni 1/8 lah. 45 tapi dia 40 di sini lebih kurang. Tu kita agak-agak lah. Konsep bukaan suku dia tu. Okay. Kalau saya guna warna lain untuk keliru. Kita buat untuk muka, kita buat warna biru Ini adalah longitude apa? Longitude 40 darjah timur. Okey. Berarti bukaan sudut daripada mana? Daripada sini ke sini. Sama konsep dia. Adalah berapa? 40 darjah. Okey. Itu. Ya, kalau kita buat atas sikit lah supaya dekat dengan ataupun bawah pun tak masalah. Bawah sini pun boleh. Sama yang konsep. Sini dari sini ke sini. Dari sini ke sini pun boleh. Sama ya. Berarti daripada tebing ni Greenwich ke sini adalah 40 darjah. Ni 40 darjah dia buka. 40 darjah. Berarti sini ada baki lah. Kalau sini daripada tebing ni, daripada Greenwich, okey. Kalau daripada Greenwich kita buka ke sini. Daripada Greenwich
Sangkar Greenwich kita buka ke sangkar 103 darjah tu macam ni, besar ni. Kalau daripada sangkar Greenwich kita buka kepada sangkar 40 darjah, besar ni. Berarti nanti sini ada baki. Dia ada benda kita nak guna ni. Dia punya baki sini. Okey, kita plot dulu. Latitude Kaabah adalah 20 darjah utara. Okey. Jadi ni Kaabah, sorry, ni Mekah ni. Longitude Mekah. Sini untuk barat A, longitude barat A, bandar A. Bandar A. Okey, dia punya ni longitude dia. Kemudian latitude dia adalah 20 darjah. Okey, kita kalau macam ni, dia di Mekah ni akan berada tepat di sini. Tapi kena tepat di sini latitude dia. Jadi kosong darjah. Dia kata 20 kan. Kalau dibuka ke atas sampai ke sini, ni baru 5 darjah. Dibuka 4 kali ganda lagi lebih kurang. Situlah agak-agak lah lebih kurang. Yang penting label. Berarti dibuka daripada sini. Daripada sini naik ke atas ni adalah sebanyak, ataupun kita buat kat sini lah. Senang nak tunjuk. Ni 20 darjah. Okay. 20 darjah dibuka. 20 darjah. Berarti ini adalah garisan latitude dia. Latitude 20 darjah utara ni latitude Mekah. Ni lah dia punya bandar Mekah. Itulah bandar Mekah. Itu dia punya tu konsep dia. Mekah boleh berada pada kedudukan di atas longitude 40 darjah timur, dan dia boleh berada pada kedudukan pada latitude 20 darjah utara. Maksudnya dia punya indikator dia lah. Maka kedudukan tepat Mekah adalah persilangan antara dua titik, iaitu dua garisan, iaitu titik Mekah. Okey. Dan kita tengok kat sini. Ini kita jadikan konsep seperti mana segitiga sfera sebelum ini. Yang mana segitiga sfera kita belajar sebelum ini adalah macam mana? Okey, gitu. Ini, begitu. Ini dan ini. Ini adalah sisi kepada bulatan gedang. Sisi yang bawah sana. Sisi kepada bulatan gedang. Kalau kita sambung, dia akan pergi sini, pergi bawah sana, patah balik ke sana. Dia akan masuk sini balik. Ini pun kalau kita sambung, kita teruskan, dia akan pergi ke belakang sana. Dia pergi ke belakang sana. Sampai sini, dia akan sambung balik. Gitu, sisi bulatan gedang. Okey. Dan ini pun sama sini, sampai sini. Dia akan pergi sampai ke bawah. Okey. Dia akan pergi sampai ke belakang sana orang. Okey, sampai ke belakang sana. Sampai sini. Okey. Sisi kepada bulatan gedang. Yang mana dia punya kepanjangan sisi itu adalah diwakili oleh apa? Kepanjangan sisi itu adalah diwakili oleh dia punya sudut di dalam, sudut pada pusat bumi. Ini masih bumi lah, masih bumi. Okey. Sudut dalam. Sudut dalam tu adalah mewakili apa? Mewakili panjang sisi. Sini mewakili panjang sisi. Sebagai contoh, ini C. Ini C darjah. C darjah. Maksudnya C darjah ni, C kecil ni diwakili oleh bukan sudut ni mewakili apa? Mewakili panjang sisi. Macam tu juga yang ni. Yang ni. Sebagai contoh, kalau anda kata ini kita buat A. Okey. Maka kat dalam ni, daripada pusat bumi ni, pusat atau pusat bulatan, dia adalah jari, dia radius kan? Radius. Bukan sudut antara radius ni dengan radius ni. Okey, bukan sudut gitu. Bukan sudut ni, bukan sudut kat dalam ni. Bagi tu ini A, ini A kecilnya. A besar kat sana, A kecil di sini. A kecil ni adalah diwakili oleh sudut pada pusat bulatan ni. Kalau nak. Okey, saya tak supaya tak keliru. Sudut dalam ni, sudut A kecil. Macam itulah dia punya konsep untuk garisan yang satu lagi. Maksudnya dia punya konsep apa? Konsep dia
konsep segitiga sfera. Okey. Okey, sekarang kita akan buatkan dia punya titik-titik di atas bumi ini menjadi konsep seperti mana segitiga sfera ataupun konsep seperti mana segitiga astronomi. Okey, saya boleh tunjuk juga kat sini. Sama juga konsep segitiga sfera dengan konsep segitiga astronomi adalah benda yang sama. Ini kalau ini segitiga astronomi, ini dia punya tu utara, timur, selatan, barat sana. Ini sini. Okey. Okey, ni. Kemudian ini adalah tiang polaris, okey. Tiang polaris kita buat ini. Tiang polaris. Kemudian ini bintang kat sini. Kita tutup bintang di sini. Bintang di sini lah. Bintang di sini. Maka kita jadikan dia punya yang ni seperti mana segitiga astronomi juga. Zenith ke polaris salah satu sisi ataupun dari segi bahasanya dinamakan collatitude. C-O-L-A-T-I-T-U-D. Sebab apa? Sebab kalau sini mewakili latitude, mewakili bukaan latitude. Okey. Okey, sini mewakili bukaan latitude, sini ada nama collatitude. Okey, sini daripada sini ke sini dinamakan jarak kutub. Jarak kutub. Kutub. Okey, dia akan sampai sini sebagai contoh. Andai kata dia punya katulistiwa tu di sini. Okey, kita buat dia punya struktur dia. Yang mana dia mesti sempurna aja antara dengan ni. Maka dia punya katulistiwa samawi itu adalah di sini. Belakang kanan. Okey. Ini jarak kutub. Sebab apa jarak kutub? Jarak kutub ni adalah kutub untuk latitude samawi. Jarak daripada bintang ataupun objek samawi matahari ke kutub, itu nama dia jarak kutub. Daripada katulistiwa samawi, bukaan ke mana? Bukaan ke bintang tu dinamakan deklinasi. Ini deklinasi. Ini deklinasi. Okey, yang mana kalau itu deklinasi, dia punya garisan deklinasi dia ginilah. Dia mesti selari dengan katulistiwa samawi. Okey. Yang kita nak fokus tu dia punya garisan-garisan sisi segitiga astronomi dia kita nak buat fokus. Kemudian daripada mana? Daripada bintang ke zenith. Bintang ke zenith itu adalah diwakili oleh apa? Diwakili oleh tu. Bintang ke zenith diwakili oleh jarak zenith. Jarak zenith. Sebab kadang-kadang soalan dalam financial dia suruh kita namakan benda-benda ni. Macam ni lah nama dia. Gitu. Okey. Dia ada nama dia sebenarnya. Ini ada kalau kat polaris ni dia T, time ataupun sudut waktu. Dekat sini dia mewakili azimut. AZ azimut. Ini dalam segitiga astronomi lah. Kalau kat sini nama dia S ataupun paralaktik. 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 S paralaktik, T time. Tu AZ ataupun azimut teruslah. Ini adalah struktur apa? Struktur segitiga astronomi yang mana daripada bintang, okey, daripada bintang, okey, dia buat merah senang. Daripada bintang ke zenith, nama dia jarak zenith lah. Dan ini adalah lanjutan daripada mana? Lanjutan daripada bukaan altitude. Sebagai contoh, orang ni pakai tedolat ni, dia observe ke sini, dia observe ke ufuk cerap, dia dongakkan sudut dongakkan. Okey, sudut dongakkan. Berapa darjah tinjau dia ataupun sudut dongakkan dia. Ini adalah altitude. Sudut altitude, maka baki dia adalah jarak zenith. Okey, sudut altitude. Okey. Ini adalah konsep dalam segitiga astronomi. Konsep ini sama dengan konsep dalam segitiga sfera. Okey.
A, kalau sini B, sini B kecil, kalau sini C, sini C kecil lah. Gitu. Ini semua dalam mewakili darjah. Semua sudut-sudut ini mewakili darjah. Okey, mewakili darjah. Okey, sekarang kita nak samakan dengan ni pun boleh, nak samakan dengan ini pun boleh. Saya syorkan lebih cantik kita samakan dengan ni. Sebab apa? Ini pun kaedah yang ditunjukkan sebelum ni, bagaimana nak kira azimut ni, menggunakan kaedah extra meridian seperti mana dalam cerafan matahari tu. Dia punya kan kita kira azimut apa? Azimut matahari kan. Itu adalah kaedah extra meridian. Kalau datang soalan kirakan azimut matahari ataupun azimut bintang, diberi latitude stesen cerapan sekian, latitude, altitude bintang ketika cerapan sekian, dan deklinasi bintang ketika cerapan. 3 benda ni lah. Latitude ada, altitude ada. Latitude ada membolehkan kita dapat latitude, altitude ada, kita boleh membolehkan kita dapat jarak sini. Kemudian deklinasi dia membolehkan kita dapat jarak kutub. Ada 3 sisi kita dapat. Berarti bila 3 sisi kita dapat, kita boleh kira azimut. Itu adalah kaedah extra meridian, sama seperti konsep cerafan matahari. Kita buat rumus cos lah. Cos A sama dengan cos B darab cos C tambah sin B darab sin C darab cos A besar. Boleh-bolehkan kita dapat kira azimut. Itu soalan tu, kadang-kadang dalam soalan dia tanya macam tu. Okey, itu kena ingat betul-betul lah. Sekarang kita nak samakan konsep segitiga astronomi dengan poin-poin di atas permukaan bumi bagi kita mendapatkan arah ataupun azimut kiblat daripada sesuatu poin tersebut. Okey, kita samakan. Zenit ni sama dengan kutub utara bumi. Okey, ini sama ini disamakan. Disamakan dengan kutub. Dia punya disamakan lah. Tak apa, saya tak tulis lah. Faham tak? Disamakan dengan kutub utara bumi. Disamakan dengan Z. Disamakan dengan Z. Itu samakan je. Dia bukan ni pun, dia bukan betul pun, tapi disamakan, diperumpamakan. Badan A disamakan dengan polaris. Badan A ni seolah-olah apa? Seolah-olah P, polaris. Okey. Dan bintang ni, bekah ni disamakan seperti bintang. Bekah ni disamakan seperti apa? Seperti bintang. Begitu. Dan azimut ni boleh juga dalam sifar macam ni, AZ azimut ni disamakan dengan apa? Disamakan dengan beza sudut antara apa? Antara garisan longitude Mekah dengan longitude tempat kita nak dapatkan azimut Mekah, azimut kiblat. Okey. Ini adalah disamakan dengan apa? AZ, azimut. Disamakan dengan azimut. Ini konsep ni. Dia macam AZ lah, tapi dia bukan azimut Mekah ni. Ini perumpamaan sama dengan sisi. Okey. So sekarang kita dapatkan sisi-sisi tersebut. Untuk tu saya akan buat waktu ni baru kita bold ataupun buat dengan terang. Kita buat garisan dengan terang ketiga sisi tersebut, iaitu zenit dengan polaris. Okey, ini dia ibaratkan sebagai polaris. Zenit terangkan betul-betul. Sifat dalam tulisan ni lah. Okey, bold betul-betul, terangkan betul-betul. Ini adalah salah satu sisi. Dia dah jadi salah satu sisi. Okey. Kemudian polaris ke bintang. Ini dibuatkan sebagai polaris lah. Ini dibuatkan sebagai bintang. Betul. Ini salah satu sisi juga. Ini salah satu sisi. Okey. Sisi ini. Kemudian satu sisi lagi adalah bintang ke zenit. Ini salah satu sisi lagi, bintang ke zenit. Bintang ke zenit. Ini padam. Angka ini benar. Ini 103 darjah, 103 darjah. Dari sini ke sini ya. Okey, tiga sisi tu kan sama. Okey, sekarang ni kita akan disebabkan dia dah ada segitiga lah. Kalau nak mudahnya kita keluarkanlah supaya tak crowded. Kalau dah kontai dah lama tak apa, kita terus ambil je nilai. Ini sebagai untuk memudahkan keadaan, kita keluarkan supaya benda ni kita tak nampak crowded. Okey. Buat kat sini pun boleh, kat sana. Sini pun boleh. Okey. Saya keluarkan. Okey, keluarkan. Okey.
keluarkan. Ini A, ini B, dan ini adalah C. A, B, dan C. Okay. Kita buat analogi gitu. Jadi kita cuba dapatkan semua sisi-sisi ni, dan juga sudut dalam kalau boleh. Setakat mana yang boleh untuk kita mula buat kiraan. Sebagai contoh, kita dapat dari sini ke sini 5 darjah, berarti daripada katulistiwa bumi ke latitude 5 darjah. Dibuka sudut dia. Kita faham daripada katulistiwa bumi, seperti mana kita faham daripada katulistiwa bumi ke kutub utara bumi adalah 90 darjah. 90 darjah ni kita faham, semua kita faham. Maka kalau sini 5 darjah, baki kat sini untuk garisan ni, untuk panjangan garisan ni adalah berapa darjah? Garisan ni adalah 90 tolak 5, jadi 85 darjah. Sisi ni sudah ada 85 darjah. 85 darjah. Untuk makluman soalan kiraan arah kiblat, sepanjang saya mengajar astronomi selama 20 tahun ni, tak pernah tak keluar dia punya setiap kali final exam. Berarti ini kena betul-betul faham kan. Sebab ini markah dia sekitar 14 gitu, banyak kan? 13-14 markah dia. Okey. 85 darjah, salah satu sisi dah dapat dah. Okey, salah satu sisi dah dapat dah. Okey. Kemudian apa lagi yang kita boleh dapatkan? Dari sini ke sini, kita tak dapat. Tak dapat. Tak apa. Kita tengok yang lain. Daripada katulistiwa bumi ke Mekah, buat diwakili oleh apa? Latitude Mekah. Berarti bukaan sudut latitude. Sudut latitude Mekah 20 darjah, dia buka sini. Maka kita tahu daripada katulistiwa bumi ke kutub utara adalah 90 darjah. Jadi 90 darjah tolak 20 darjah, maka ada baki dia. Baki dia adalah apa? 70 darjah. 70 darjah. Ini 70 darjah sini. 70 darjah. Kita tengok apa lagi yang kita boleh dapatkan. Kita boleh dapatkan daripada apa? Daripada segitiga ni. Okey. Kita cuba tengok sudut dalam pula. Sudut dalam. Sudut ni memang tak dapat. Tak ada dia punya petunjuk dia. Sini pun tak dapat. Sini dapat. Sebab apa? Ini macam saya katakan, dia belahan apple. Daripada Greenwich, Satah Greenwich ke Satah longitude 103 darjah timur ni, bukaan sudut dia 103 darjah lah. Dan daripada Satah Greenwich ke Satah Mekah, longitude Mekah, Satah longitude Greenwich ke Satah longitude Mekah, bukaan sudut dia adalah berapa darjah? Bukaan sudut dia adalah 40 darjah. Dari sini ke sini 40 darjah. Sama dia punya konsep bukaan sudut daripada sini ke sini dengan daripada sini ke sini sama 40 darjah. Dari sini ke sini 40 darjah. 40 darjah. Dari sini ke sini 40 darjah. Daripada sini ke sini 103 darjah. Maka baki kita boleh dapat 103 tolak 40 darjah. Berarti kita akan dapat berapa? 103 tolak 40 darjah, berarti kita dapat 63 darjah. Berarti dia punya sudut ni adalah 63 darjah. Sudut dalam ni, sudut A ni adalah 63 darjah. Okey. 63 darjah. So, ini setakat ni yang kita boleh berjaya dapatkan nilai-nilai sisi untuk segitiga sfera yang terpapar di atas muka bumi. Okey, sekarang kita tengok apa yang dia nak. Dia nak adalah kirakan arah kiblat. Memang benda ni pun untuk kira arah kiblat kan? Kirakan arah kiblat. Kiblat apa? Bandar. Bagi, biasanya bagi bandar ni. Okey. Biasanya soalan ni pergi pada 14 markah. Kirakan arah kiblat bagi bandar ni. Okey. Arah kiblat, apa maksud arah kiblat? Arah kiblat ni azimut kiblat lah. Arah kiblat ni bermaksud azimut kiblat. Arah kiblat ni bermaksud azimut kiblat. Kalau kita duduk di bandar ni, kita tanya, ada kata seorang tu duduk di bandar ni, orang tu di bandar ni, dia orang. Kita tanya dia mana ke arah utara, dia akan tunjuk sini. Okay. Azimut adalah istilah dia daripada bukaan sudut daripada arah utara. Bukaan sudut mengufuk ke bawah objek ataupun ke objek. Kalau objek itu di atas muka bumi, macam ni, objek ni sama-sama di atas muka bumi. Daripada arah utara dia buka secara mengufuk.
ikut jam. Itu istilah azimut. Dia buka ufuk ikut jam sampai kepada objek. Objek di situ contohnya. Tadi orang utara situ dia tak ikut ni. Kalau ikut ni, kalau dia mau ikut ni, ada jadilah wajar. Kalau ada orang kata arah utara di situ arah utara. Pada anda tu arah utara. Objek di sini. Objek sebelah sini. Dia buka ikut jam. Besar lah. 180 mungkin 200 lebih. 300 lebih. Sekitar tu. 200 ke 270 lebih gitu. Besar. Kalau situ. Tapi kalau arah kiblat situ, ni mungkin bagi kes orang duduk di sebelah Amerika Latin sebagainya, arah kiblat ke situ. Utara, mungkin dalam 60 darjah. Ni kita tengok istilah dia. Orang ni akan buka sudut untuk arah kiblat begini. Ni untuk arah utara begini ya. Kalau kita tanya dia mana arah utara, dia akan tunjuk inilah arah utara bagi dia. Tapi arah utara benar. Utara benar. Utara benar bagi orang ni adalah ni lah. Utara benar. Ni lah. Jadi arah kiblat, azimut kiblat buka sudut ikut jam. Okey. Daripada arah utara benar ke kiblat. Gitu. Itu dia punya arah kiblat. Bukan sudut sebesar ni. Jadi macam mana kita nak kira ni? Sudut ni. Cuba kita tengok. Sudut ni ada bukan sudut dalam segitiga sfera. Kalau kita berjaya dapat sudut ni, kita tahu kalau pusing patah balik sampai sini 360 darjah. Kalau kita berjaya dapat sudut ni, maka kita boleh kira lah berapakah azimut kiblat bagi benda ni. Sekarang kita cuba dapatkan sudut ni. Sudut ni adalah diwakili oleh huruf B ya. Kita cuba dapatkan huruf B berapa. Kalau dapat tu jangan terus kata arah kiblat dah. Kena tolak dulu dengan 360 darjah. Okey ya. Okey, sudut B. Macam mana dapat dia? Okey, kita bentangkan dia punya. Ni ada kata orang tu terlupa formula, dia boleh ingat balik. Dia boleh ingat formula asas balik. Formula asas kena ingat lah. Jangan formula asas lupa. Jadi boleh ingat balik formula asas iaitu formula cos dan juga formula C. Boleh ingat formula asas tu, bolehlah selesaikan kirakan arah kiblat. Okey. Kita tengok formula yang terlibat dalam segitiga sfera. Cos A sama juga cos B darab dengan cos C tambah sin B darab dengan sin C darab dengan cos A besar. Ini adalah salah satu formula. Formula yang satu lagi adalah ini sin A. Kita tulis sini dah, tak masalah. Sin A per sin A besar sama juga sin B per sin B besar sama juga sin C per sin C besar. Itu adalah dua formula asas untuk segitiga astronomi. Okey, sekarang ni kita cuba tengok untuk dapatkan B. Menggunakan dua formula ni. Boleh tak? Kalau dapatkan B terus. Kalau dapatkan guna salah satu formula untuk terus dapat B. Nampak gaya ni tak boleh. Okay. Tapi ada kata kita gunakan salah satu formula untuk dapatkan nilai ini dulu. A kecil, A besar, A kecil. B besar, ini B kecil kan. Okay. C besar, ini C kecil kan. Okay, C kecil. Cuba tengok. Ada kata kita berjaya dapatkan ini. Okay. Ini boleh dapat sebab apa? Sisi ini dah ada. Sisi ini dah ada dan huruf A dah ada. Sisi B dah ada. Sisi C dah ada. Dan huruf A dah ada. Sebab kita boleh berjaya dapatkan A. A ni kita dapat. Bila dapat A, cuba tengok. A dah ada, kita nak tahu B. Sisi B, sisi kecil, huruf kecil B nya dah ada ataupun sisi dia dah ada. Okey, nak dapat ni. Sin ni ataupun sin ni, sin B besar per sin B kecil dah ada. Sama dengan sin A besar kita boleh dapat sekali lagi ni. Bahagi dengan sin A besar yang sudah ada. Gitu kan? Okey. Sin B besar bagi sin B kecil sama dengan sin A besar. Ada terbalik sin A besar yang dah ada bagi sin A kecil yang kita nak dapat sekali lagi. Yang kita dapat sebentar lagi. Maka kita boleh dapatkan melalui jalan. Okey, kita buat satu-satu dulu. Kita dapatkan huruf A dulu. Apa dah? Sisi A dulu. Berapa darjah? Berapa darjah A dulu. Okay. Masukkan formula saja terus. Sama dengan cos B.
Masukkan formula. Cos B. Cos B. B apa? Kita tengok betul. B 70 darjah. Itu. Cos B cos 70 darjah. Okey. Darab dengan cos C. C mana C? C 85 darjah. Okey, 85 darjah. Okey, 85 darjah. Tambah sin B. Sama lah, 70 dengan 85 lah. 70 B darab dengan sin C 85 darjah. 85 darjah. Darab dengan apa? Cos A besar. Cos A besar. A besar sudah ada, iaitu 63 darjah. 63 darjah. Okey, kita kira. Stop je. Okey, maka kita akan dapat A darjah setelah kita buat shift cos ni. A darjah sama juga dengan 62 darjah 56 minit 53 saat. Ini kita 62 darjah 56 minit 53 saat. Ini bukan ini baru dapat A Maksudnya kita nak apa? Kita nak dapatkan B. Tapi B itu belum habis lagi ya. B itu adalah dia punya nilai yang bolehkan kita dapat hasil. Kita kira B pula. Dah ada A kecil ada, A besar ada, B kecil ada, B besar kita tak kira. Kita buat B sebagai tajuk. Kita buat B besar sebagai tajuk, kita akan jadi gini. Sin B besar per sin B kecil sama juga apa? C besar. Kalau besar atas, kalau kita mau naik besar atas, semua atas besar, bawah semua kecil. Bahagi dengan C kecil. Kita masukkan nilai ya. Kita masukkan nilai, dia akan jadi apa? C B besar yang malah kita nak kira, bahagi dengan C B kecil. Ataupun kita pindahkan terus lah. C B besar sama juga dengan C darab dengan sin B bahagi dengan sin C kecil. Gitu. Okay. Maka kita isi nilai sajalah. Sin besar apa dia? Sin besar. Sorry, kita C tak boleh. Maka C tak boleh. Kita kena buat apa? A dengan B saja. C tak boleh, A dengan B. Kita cuba tadi tak boleh kan? Kita buat dengan B. Kalau B besar, bawah B kecil. Bawah B kecil. B besar, ini B kecil kan? B kecil. Okey. Akan jadi gini. Akan jadi sin B besar per sin B kecil. Okey, A lah. Sorry, B pula. Sin A besar, sin A kecil gitu. Sin B, kita A dengan A besar dengan A besar. Okey. Dah ada. Kita nak cari B lah. Sin B besar per sin B kecil sama juga sin A besar. Sin A besar per sin A kecil. Gitu. Sin A. Ini setelah sin B sama juga sin A besar darab dengan sin B kecil bahagi dengan sin A kecil. Kita masukkan nilai saja lah. Kita masukkan nilai saja. Okey, A besar 63 darjah. Okey, 63 darjah. 63 darjah ni. B kecil 70 darjah. A kecil adalah 62 darjah 56 minit 50. Okey, 56 minit 53 saat. Okey. Kita masukkan nilai. Masukkan nilai dapat. Maka kita akan dapat B berapa darjah? B berapa darjah? Okey. Kira. Okey, setelah kita kira, kita dapat dia punya B, sudut B ni adalah setelah kita buat shift C, kita akan dapat sudut B adalah 72 darjah 4 minit 23 saat. Berarti sudut ni lah, sudut yang kat sini. 72 darjah 04 minit 23 saat. Okey. Sudut ni 72 darjah
ufuk lagi. Azimut ni adalah apa? 360 tolak 10 ni barulah azimut. Itu. Jadi kita ambil 360 azimut Mekah sama juga ataupun arah kiblat. Azimut ni arah kiblat kan? Arah kiblat. Sama juga apa? 360 darjah tolak 70 darjah 04 minit 23 saat. Okey, maka arah kiblat ni adalah sama juga dengan 289 5537. Okey. 289 darjah 55 minit 37 saat. Okey, ini ya. 289 darjah 55 minit 37 saat. Itu adalah arah kiblat. Jadi biasanya di sekitar Semenanjung, ini dia punya arah kiblat ni. Okey. Okey. Okey, hari ini sekarang kita akan pergi pula kepada syarat kemasukan bulan baru, sama ada Ramadan ataupun Syawal. Dalam topik ini disuruh kita tengok juga bagaimana untuk menentukan syarat masuknya bulan baru. Ini syaratnya adalah berdasarkan imkanul ru'yah. Jadi yang saya nak buat ni adalah apa? Adalah pandangan kita pada sistem ufuk topocentrik terhadap apa? Terhadap kedudukan bulan, anak bulan, matahari, anak bulan dan juga matahari. Sebab apa? Sebab syarat kemasukan bulan baru mengikut imkanul ru'yah ni adalah berdasarkan kedudukan bulan dengan matahari sebelum kedudukan bulan dan matahari sebelum bulan itu terbenam. Okay, matahari dah mula terbenam, tapi bulan terbenam lagi, tak terbenam lagi. Matahari dah terbenam, bulan belum terbenam lagi. Kedudukannya. Yang mana sekiranya dia punya matahari bulan terbenam dulu daripada matahari, itu belum masuk bulan baru lagi. Itu konsep dia. Bulan tak terbenam lagi, maksudnya bulan terbenam dulu sebelum matahari, itu belum masuk bulan baru lagi. Tapi kalau matahari terbenam dulu, kemudian bulan terbenam lewat sikit, itu sudah masuk bulan baru. Itu konsep dia. Okay. Kita akan tengok daripada sistem ufuk topocentrik. Okay. Kita akan buat disebabkan dia punya pandangannya adalah di sebelah barat, matahari terbenam di sebelah barat, maka kita perlu utamakan kedudukan barat. Kedudukan barat di sebelah sini lah, sebelah kita ni berbanding dengan sebelah sana, sebelah dalam whiteboard. Sebelah dalam whiteboard ni adalah timur, sebelah sana timur dan sebelah sini barat. Sebab kita nak tunjulkan dalam lukisan kita bagaimana kedudukan bulan dan anak bulan dan juga matahari ketika masuknya bulan baru. Dan juga dia ada syarat satu lagi. Sebelum matahari terbenam dan bulan masih belum terbenam pada hari itu, pada waktu tengah hari itu kita tak nampak sebenarnya waktu tengah hari memang ada bulan, waktu tengah hari itu. Di atas sfera samawi kita nampak matahari dan ada bulan. Tapi disebabkan oleh silau matahari itu, maka kita tak nampak. Pada waktu tengah hari itu, sekitar siang tu, bulan dan juga matahari itu, berarti 8 jam lagi nak berlaku masukkan bulan baru. Bulan dan juga matahari itu dia berada pada sama meridian. Macam itu tahu. Sana selatan bagi kita lah, utara bumi bagi kita, sana selatan. Ini garisan. Ini adalah meridian. Pada waktu tu matahari dan juga bulan berada pada satu garisan meridian. Tak spesifiknya bertindak. Kalau matahari dengan bulan bertindak, berarti matahari di belakang bulan, bulan di depan. Itu gerhana matahari. Tapi ini dia berada pada garisan yang sama. Biasanya kadang-kadang matahari sebelah situ untuk waktu musim monsun barat daya, matahari sebelah situ dan bulan di sebelah sana lah. Okey. Kalau musim monsun timur laut,
Kadang-kadang bulan di situ, matahari di sebelah kanan. Tapi dia berada pada garisan meridian. Dan kita tak nampak waktu siang kan? Waktu siang. Kita tak nampak waktu siang. Dan kalau berada pada garisan utara selatan tu, daripada zenit sini, buka ke sini tu 6 jam. Okey, itu konsep meridian tadi saya tunjukkan, itu 6 jam. Tapi dia 8 jam. 8 jam tu adalah syarat dalam ekonomi. Berarti daripada ufuk sana, ufuk barat sana, ufuk cerah tu, naik ke zenit baru 6 jam. 2 jam sebelum tu waktu kat situ. Waktu tu matahari dan bulan adalah berada pada satu garisan. Dia punya seumpama meridian jugalah, ataupun kita boleh nyatakan dia punya sudut daripada arah barat buka ke matahari, sudut daripada arah barat buka ke mana? Ke bulan adalah sudut yang sama, ataupun jam waktu yang sama. Daripada matahari nak ke terbenam sana 8 jam, matahari bulan pun 8 jam juga. Berarti mereka berada pada kedudukan yang sama, kedudukan perlumbaan yang sama antara matahari dan bulan. Okay. Matahari dan bulan berada pada kedudukan yang sama dari segi bukaan sudut waktu dia. Okey. 8 jam sebelum berlakunya terbenam matahari. Sekarang kita tunjuk kedudukan dia, pandangan ni. Pandangan ni mewakili 8 markah ke 10 markah. 8 markah ke 10 markah. Itu dia punya skema soalan final exam time tu lah. Okay. Kita buat pencerah dulu. Jadi sebab ni dah sekarang photosynthetic ataupun dia punya station. Ini dia punya ni, punya zenit. Ini adalah servis segala samawi. Okey. Dan ini mesti barat. Kalau buat utara memang problem, ini mesti barat. Utara tu sebelah sini. Utara sebelah sana. Dan sebelah sini adalah apa? Selatan. Sebelah sana tu timur. Okey. Jadi syarat imkanul ru'yah dia ada 3 benda. Tadi saya sebut salah satu dia. Berarti sebelum matahari terbenam sebelah sini, bulan dan matahari luka sana tu 8 jam sebelum tu, dia dah berada pada kedudukan sudut waktu yang sama. Okey. Saya buat dia punya bulan matahari untuk ini musim barat lah. Musim barat ataupun musim barat daya bagi Malaysia. Berarti ini saya buat di sebelah sana. Matahari di sebelah sana. Sebab tu saya buat garisan putus-putus. Dia duduk di sebelah sana. Berarti kalau dari segi ni, matahari akan bergerak betul-betul tu sampai sini. Dari sini ke sini, dari sini ke sini sekitar 2 jam lagi. 2 jam lagi dia baru nak sampai kepada meridian pencerah. 2 jam lagi, 2 jam. Berarti daripada sini, okey, daripada sini dia akan datang, dia akan turun sebelah sini. Matahari akan turun sebelah sini. Matahari bisa dari sana. Di matahari dia akan naik dari timur lah. Timur. Dia akan naik dari timur sampai sini. Dan daripada sini sikit. Dan daripada sini dia akan turun sebelah barat ni. Dia akan turun sebelah barat ni. Dari sini ke sini 6 jam lah. Daripada meridian pencerah kepada ufuk pencerah adalah 6 jam. 6 jam. Dan kesimpulannya, matahari daripada sini nak ke sini, okey, nak ke bawah sini akan main dengan besar adalah 8 jam. Lagi 8 jam. Begitu juga bulan. Bulan time tu dia duduk sebelah sana. Okey. Kita bulan sebelah sini. Bulan ini saya buat betul-betul sebab dia duduk sebelah sana. Bulan dia betul-betul gitu. Bulan akan naik lagi 2 jam, ini lagi 2 jam, 2 jam. Sampai sini dia akan turun sebelah sini. Okey. Berarti dari sini ada lagi 6 jam lah, 6 jam. Ataupun secara kesimpulannya, daripada sini, daripada sini sampai sini adalah 8 jam lagi. 8 jam.
Maksudnya dia berada pada sudut waktu yang sama ataupun pada kedudukan yang sama dari segi dia punya bukaan meridian dia tu, ataupun dikenali sebagai ijtima'. Bulan dan matahari berijtima'. Okey. 8 jam sebelum berlakunya bulan baru. Sebelum berlakunya bulan baru. Ini satu poin. Okey. Ataupun isi markah ada 2 markah sebab dengan tulisan tadi. Ini satu poin penting. Kemudian bila dah sampai sini, matahari akan bergerak ke barat. Sebab apa? Sebab bumi berputar daripada barat ke timur. Kita akan tengok matahari akan naiklah daripada timur ke barat. Macam itu juga bulan. Tapi bulan lambat sikit daripada matahari dalam perlombaan. Maka matahari akan terbenam dulu. Ini kedudukan bila mana matahari terbenam. Matahari terbenam dulu dan bulan terbenam lambat sikit. Bulan ke sini. Sebenarnya dia agak dekat, tapi saya nak tunjuk dekat gambar rajah ni. Macam ni lah situasi saya nak tunjuk gambar rajah, saya buat bagi besar sikit. Sebenarnya dia agak dekat. Okay. Ini bulan. Okay. Time ni kita akan nampak bulan. Dia tak silau dia kan. Sini silau. Tengah hari kita tak nampak bulan sebab matahari tengah silau. Kat sini kita akan nampak dia punya bulan. Yang mana sebelah sini gelap lah sebab cahaya matahari di sini. Sebelah sini kita akan nampak bulan. Sebelah sini akan nampak bulan. Maka anak bulan akan nampak begitu. Dia akan nampak sabit dia. Dia akan nampak sabit dia. Akan nampak sabit. Ini anak bulan, hilal. Dia makan hilal. Ini kalau pandangan orang kat sana, dia akan nampak dia akan nampak begitu. Dia akan nampak begitu. Ataupun kalau dia akan nampak begitu. Orang kat sana dia akan nampak seperti ini. Berarti time ni adalah kalau waktu cerapan matahari anak bulan tu untuk menentukan masuknya waktu bulan baru Ramadan atau Syawal. Bila dah nampak tu dia akan kata bulan nampak dalam keadaan huruf ra. Kalau bulan sebelah sini dalam huruf ra terbalik. Ra terbalik ataupun ra. Ini indikator dari segi bahasa lah untuk bagi tahu kepada kawan-kawan yang sedang buat cerapan yang sama. Okey. Dalam keadaan ini matahari elok sampai sini. Okey. Syarat dia. Ini syarat dia daripada sini ke sini. Altitude sini ke sini adalah 2 darjah. Maksudnya tidak boleh lebih besar daripada 2 darjah. Gitu. Tidak boleh lebih besar daripada 2 darjah. Gitu. Sorry, tidak boleh lebih kecil daripada 2 darjah lah. Sebab kalau lebih kecil daripada 2 darjah kan nampak. Sebab dia akan jadi silap. Waktu ni bulan dan matahari tidak boleh lebih kecil daripada 2 darjah. Gitu. 2 darjah ini dinamakan altitude. Dan ini dinamakan, dan kemudian satu lagi sudut adalah sudut daripada matahari ke bulan. Yang mana daripada pencerah ni kita akan buka sudut sini, sudut miring. Ini dinamakan sudut jarak lengkung. Jarak lengkung. Itu adalah jarak lengkung. Jarak lengkung ataupun sudut jarak lengkung lah. Sudut jarak lengkung ini adalah 3 darjah. Maksudnya sudut jarak lengkung tidak boleh lebih kecil daripada 3 darjah lah. Sekurang-kurangnya dia tidak boleh lebih kecil daripada 3 darjah lah. Sekurang-kurangnya 3 darjah. Okey. Ni altitude dia 2 darjah dan jarak lengkung ni 3 darjah. Okey. Dia ada 2 benda lagi, iaitu altitude bulan
Dia mungkin dah hari kedua. Sebagai contoh 10 darjah. Kalau 10 darjah tu dia jadi hari kedua. Ada hari ke berapa dah? Hari ketiga lah. 7 darjah atau itu dah hari kedua. Jadi altitude bulan hilal ketika masuknya bulan baru lebih kecil ataupun sama dengan 2 darjah. Maksudnya setakat ni 2 darjah sahaja yang berkemampuan untuk kita tentukanlah dari segi yang berkemampuan untuk nampak. Kalau bawah benda tu tak nampak lah. Ini syaratnya. Kemudian macam tu juga jarak lengkung. Jarak lengkung ni sudut itu sudut lagi. Sudut yang ketiga masuknya bulan baru lebih kecil atau bersama dengan sama dengan 3 darjah. 3 darjah. Kadang-kadang setengah-setengah Jabatan Agama dia membesarkan sikit lagi. Sebab apa? Sebab 2 darjah atau 3 darjah ni terlalu rapat dengan ufuk. Jadi dia agak sukar untuk nampak. Kadang-kadang dia letak sampai 4 ke 5 darjah gitu. Macam tu juga dengan altitude, kadang-kadang 3 darjah ke 4 darjah. Ini dia punya konsep lah. Konsep ketika mana masuknya bulan baru. Begitu. Kalau bulan tu besar, ini biasanya hari yang seterusnya dah masuk bulan baru yang kedua. Begitu. Sebab apa? Makin lama bulan baru, katalah bulan di sini, matahari dah benar. Itu mungkin hari yang ke-10. Kalau separuh, maksudnya mungkin kira hari yang ke-7 ke gitu lah. Dia besar, lagi besar. Kalau bulan separuh kat sana, matahari tu kat sini, bulan di sana. Biasanya kita akan nampak bulan mengambang, itu hari ke-15. Itu konsep dia. Matahari sini, bulan di sini, biasanya hari pertama. Bulan tinggi sikit hari kedua. Bulan kat sini seminggu. Okey, seminggu. Bulan kat sana hari ke-15. Bulan di bawah ni memang tak nampak lah, gelap lah time tu. Ini adalah hari yang ke-21. Okey, itu. Dan hari yang ke-28 bulan kat sini balik. Bulan baru bulan sini. Itu konsepnya. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan tentang sukuan-sukuan bulan, fasa-fasa bulan berdasarkan penyataan saya tadi. Kadang-kadang ditanya juga dalam soalan, cuba nyatakan fasa-fasa bulan. Awal bulan bagaimana rupa bentuk bulan, kemudian pertengahan bulan bagaimana, dan akhir sekali akhir bulan bagaimana. Okey, macam kita buat tadi. Okey, macam ni situasi macam ni. Situasi macam ni awal bulan. Bila awal bulan kita akan nampak bulan membentuk seperti ini. Saya buat kat sini terus kan. Kita akan buat dalam bentuk menaik itulah. Awal bulan kita akan nampak bulan bentuk itu. Awal bulan, ni bentuk bulan, ni awal bulan. Awal
bulan, separuh bulan, separuh bulan, separuh bulan, separuh bulan, bulan. Kemudian 3/4 bulan. Maksudnya matahari di sini, bulan di bawah sana. Sebab ini mula awal bulan, suku bulan, separuh bulan, 3/4 bulan. Berarti bila dekat sana tu, dia jadi separuh balik lah, separuh balik. Separuh balik, dia akan jadi begini balik. Okey. Di sini dia akan jadi begini balik. Balik. Okey. Ni 3/4 bulan. 3/4 bulan. Dan bila mana nak kepada akhir bulan, dia akan ke sini balik. Akhir bulan dia akan ke sini balik. Akhir bulan dengan awal bulan dia hampir sama bentuk dia. Tapi akhir bulan di sini kita tak nampak sebab silau. Silau tadi. Ni akhir bulan. Kadang-kadang soalan dia tanya juga tentang kitaran bulan-bulan ni. So kita tunjuk, lukiskan. Nak kita faham atau tidak. Ini konsep ni. Okey. Sini pula, sini. Ini kita akan pergi kepada yang pecahan terakhir, iaitu masuknya waktu solat. Saya akan buat juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk maksudnya waktu solat saya akan buat dalam bentuk ni. Dalam bentuk semi sfera samawi juga. Saya akan buat juga dalam bentuk semi sfera samawi. Okey, cerah. Cerah. Okey. Kali ini kita akan jadikan utara sebelah kita. Sebab apa? Sebab kita nak tengok utara sebelah sini. Sebab kita nak tengok dari sisi bagaimanakah situasi masuknya waktu solat. Matahari lah. Kita fokus kepada matahari. Barat. Sini adalah timur. Timur. Ini adalah tu. Sini. Sini. Okey. Okey, gitu. Okey, perjalanan matahari daripada sini ke sana. Okey. Dan kita buat lebih sikit sebab apa? Sebab waktu subuh matahari daripada bawah. Matahari daripada bawah. Matahari daripada bawah waktu subuh. Okey. Matahari daripada bawah. Dan waktu maghrib juga nak masuk isyak, lepas maghrib waktu nak masuk isyak matahari juga berada di bawah. Okey. Okey, sekarang ni kita akan bermula daripada waktu subuh. Saya akan buat pendetilan untuk asal sikit saja lagi. Sikit. Yang lain itu sama senang ya. Okey, dan antara benda yang penting adalah meridian. Ini selatan untuk penentuan tergelincirnya dia punya matahari. Kita tengok apa maksud tergelincir itu. Okey. Ini meridian pencerah. Sebab ni pencerah antara utara ke selatan tu ada meridian dah. Meridian pencerah. Okey. Okey, sekarang kita bermula daripada subuh. Okey, masuknya subuh adalah berapa darjah? 16 darjah sebelum berlakunya matahari naik. Sebelum matahari keluar. Ini matahari di sini. 16 darjah. Okey, maksudnya daripada tebing matahari ni, daripada tebing matahari. Walaupun ini tertakluk juga kepada kajian semasa oleh Jabatan Agama Islam, kadang-kadang dia berubah mungkin bumi makin panas dan sebagainya, dia akan efek dia punya sudut tu kita kena ikutlah. Tapi ini secara konsep asalnya kita faham apakah pengertian masuk waktu subuh, bagaimana lokasi kedudukan matahari itu, zuhur, asar dan sebagainya. Asar dan maghrib. Zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Okey ya. Okey, itu begini. Ini kedudukan matahari ni. Berarti daripada sini. Okey, daripada sebelum ufuk bercerah sebelum ufuk bercerah sudut adalah 16 darjah. Ni kita kat sini kita buat negatif 16 darjah. Negatif 16 darjah. Sudut dia adalah altitude dia adalah negatif 16 darjah. Tak boleh buat positif lah sebab dia ke bawah. Maksudnya itu kecil langit sebelah timur ataupun laut di sebelah timur tu. Laut di sebelah timur. Antara itu laut 16 darjah ke bawah. Negatif. Okey. Kemudian syuruk ni subuh
subuh, waktu subuh, tulis subuh. Kita buat gambar aja ni cukup dah, tak perlu urai banyak. Subuh. Cukup untuk dapat markah penuh. Ini ada subuh, subuh. Dan kena label lah, tak label kurang markah. Dan benda kita nak belajar ini subuh. Okey. Jangan tak buat negatif. Tak buat negatif kurang markah juga. Okey, sebab dia menunduk. Okey, syuruk. Syuruk ni adalah matahari mula keluar. Mula dia punya mencecah tebing. Dia punya matahari tu mula menampakkan diri dia. Gitu. Dia sudah mula menampakkan diri dia. Okey. Matahari dah mula menampakkan diri dia kat sini. Pencerah kat sini sudah mula menampakkan cahaya matahari. Cahaya matahari sudah sampai kepada pencerah. Kat sini ni cahaya matahari dah sampai. Ni cahaya matahari direct. Maksudnya kalau ada kat laut tu, ini laut, kita dah nampak matahari mula naik gitu. Ini syuruk. Laut. Ni laut. Syuruk. Matahari dah mula nampak. Subuh ni, situasi subuh. Okey. Ini laut. Ini laut. Bagi contoh laut ataupun padang pasir lah. Kita tak nampak matahari macam ni. Kita tak nampak badan dia. Badan dia kita nampak. Dia punya badan matahari kita tak nampak. Tapi kita nampak cahaya dia. Cahaya dia sudah mula ada. Cahaya. Cahaya dia. C-A-H-A-Y-A. Okey, cahaya. Cahaya kita boleh nampak. Mula nampak cahaya. Ini subuh. Nampak cahaya matahari. Ini subuh. Ini subuh Matahari duduk dalam ni lagi Matahari dalam lagi. Ni syuruk ni terbit matahari. Mati kita dah mula nampak badan matahari. Badan matahari. Badan matahari sudah keluar. Ini syuruk terbit matahari. Habis subuh lah. Terbit matahari. Okey. Itu konsep dia. Okey. Subuh di syuruk. Syuruk ni dah mula lebih besar daripada 0 darjah. Gitu maksudnya subuh ni negatif 6 darjah. Okey. Subuh ni mula lebih besar daripada negatif 6 darjah. Berarti dia akan pergi kepada negatif 15, negatif 10. Itu dah masuk subuh. Pengertian lebih besar daripada negatif 9 darjah ni bukanlah negatif 17, negatif 18. Itu lebih kecil di ke bawah lagi. Berarti lebih besar tu dari segi vektor dia punya nilai dia tu. Negatif 16, negatif 15, negatif 10. Vektor ke atas. Okey. Kemudian Zuhur. Zuhur ni apa? Matahari sudah mula tergelincir. Jangan orang silap faham. Zuhur ni nun dia kata ataupun tengah-tengah. Salah. Ini bukan Zuhur lagi. Ini bukan Zuhur lagi. Kalau matahari tengah-tengah gitu. Zuhur ni adalah bila mana? Matahari sudah mula tergelincir, sudah mula melepasi. Matahari sudah mula melepasi. Dia tak, belum lagi. Dia kena tergelincir, sebab tu dia katakan tergelincir. Sudah mula melepasi. Gitu. Ini adalah garisan meridian. Dah mula melepasi meridian. Dah mula terlepas dari meridian. Waktu ni zuhur. Ini adalah zuhur. Zuhur simple je. Zuhur. Ini pengertian dia. Waktu zuhur. Simple. Dan asar. Asar ni secara kasar, secara asasnya dia separuh daripada ni. Separuh antara zuhur dengan maghrib. Dia ni secara kasarnya lah. Tapi dia ada pendetilan dia. Okey, dia buat dia punya garisan dia. Untuk asarnya. Asarnya secara dia maksud pendetilannya dia sudah mula bayang-bayang tu sudah mula lebih panjang. Kalau dia buat bayang-bayang, kalau ada kata dia buat bayang-bayang, okey, kalau ada kata dia buat bayang-bayang, okey. Ini bayang-bayang. Ini bayang-bayang kan? Okey, bayang-bayang. Bayang-bayang. Ketika asar, bayang-bayang lebih panjang. Okey, lebih panjang. Lebih panjang. Okey. Memang lebih panjang, tapi kurang tepat sebenarnya. Sebab kalau kita berada di latitude bumi tinggi, latitude dekat Jepun, latitude bumi itu tinggi, maka dia waktu zuhur pun bayang-bayang lebih panjang daripada tiang. Tapi dia ada satu istilah lagi yang kita kena tambah.
bayang-bayang lebih panjang dalam vektor. Dalam vektor ke arah timur. Maksudnya ni vektor timur, vektor timur. Ke arah timur lah, timur. Vektor. Bayang-bayang lebih panjang dari tinggi. Dari tinggi lah, dari tinggi. Dari tinggi. Tiang. Dalam vektor. Ke arah apa? Ke arah timur. Gitu. Dalam vektor ke arah timur ni, bayang-bayang tu lebih tinggi daripada tiang. Ni tinggi tiang. Tinggi tiang. Tiang. Ini bayang-bayang. Bayang-bayang. Bayang-bayang ni lebih panjang daripada tinggi ni dalam vektor ke arah timur. Sebab apa? Sebab okey, kadang-kadang kalau matahari di sebelah sana, bayang-bayang ke arah sini. Kadang anda kita duduk di Jepun, matahari ke sana tu. Bayang-bayang arah ni. Bayang-bayang tu kadang lebih panjang kalau musim sejuk. Lebih panjang daripada tiang. Tapi dalam vektor ke arah timur dia kecil kan. Tapi bila waktu asal di Jepun, matahari sebelah sana, maka bayang-bayang tu akan jadi ke sini. Maksudnya berarti dia punya bayang-bayang tu dia punya ni vektor arah timur, bayang-bayang tu sini. Ini adalah bayang-bayang. Bayang-bayang. Kalau matahari sebelah sana, bayang-bayang di sini. Bayang-bayang dan vektor arah timur adalah ini. Ini adalah vektor arah timur. Vektor arah timur adalah sini. Ini vektor arah timur. Ini adalah vektor arah timur. Vektor arah timur di sini. Dari sini ke sini mesti lebih panjang daripada ini. Itu baru masuk asal. Tapi kalau kita kira bayang-bayang saya tak jadi. Sebab apa? Sebab waktu di Jepun dia punya waktu zuhur pun bayang tu lebih panjang daripada tiang. Maksudnya dalam vektor ke arah timur ni, vektor arah timur, bayang-bayang dia lebih panjang. Okey. Kemudian asal. Kemudian maghrib. Maghrib, matahari sudah mula menenggelamkan dirinya. Ini dia punya laut. Dia punya tu. Ada kata laut ni. Laut. Matahari sudah mula menenggelamkan dirinya. Matahari sudah berada di bawah laut. Ataupun di bawah padang pasir. Di bawah ufuk lah. Di bawah ufuk cerah. Ini adalah maghrib. Maghrib. Okey. Dan Isyak pula negatif 18. Sebab apa Isyak lebih besar? Sebab dia punya bumi makin panas. Maka bumi makin panas, dia punya udara mengembang. Maka kelengkungan cahaya merah tu melebihi daripada kelengkungan cahaya biru waktu apa? Waktu subuh tadi. Maka kita masih nampak lagi walaupun matahari tu jauh di sebelah bawah sini. Jauh di sebelah bawah. Ni negatif 18 darjah. Maksudnya kalau Isyak ni ni. Kalau Isyak ni matahari di bawah ni dah. Jauh dah. Ini cahaya masih agak terang lagi Ini baru melepasi dia, baru lepas Kalau Isyak ni dari sini ke sini ni lebih kecil daripada 0 darjah. Lebih kecil daripada 0 darjah. Okey. Lebih kecil daripada 0 darjah. Sudut dia. Sudut altitude dia lebih kecil daripada 0 darjah. Sini dia punya balik. Lebih kecil daripada 0 darjah sudut altitude dia. Ni sudut altitude dia lebih kecil daripada negatif 18 darjah. Sudut altitude dia. Maksudnya lebih kecil daripada negatif 18 darjah. Maksudnya dia negatif 19, negatif 20 tu je dah masuk isyarat. Tapi waktu ni dia punya bayang-bayang tu ini ni. Dia banyak punya sebuah tadi. Dia punya sinar merah maghrib sudah tidak kelihatan. Mula tidak kelihatan. Maksudnya ini sudah tidak ada. Kita buat pangkal gitu. Sudah mula tidak ada. Gitu. Okey, itu sekali itu saja falak syar'i untuk kuliah kita.